Nice. Right, 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 right.
Line tak clear, line tak clear. Eh, tu line tak clear. Clear tak? Line clear tak sekarang? Saya nak check. Salam, 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 salam. Dia clear dengar. Okay. Dengar lagu lah. Clear, sekejap clear. Waalaikumsalam. Nadira, dengar tak? Dengar tak? Dengar tak apa yang saya cakap? Zalika. Alright, dengar. Cantik, cantik, cantik. Alright. Ini kita kasih tepi sikit, dia mengacau sikit. Banyak tengah belajar ni. Kita letak sikit. Alright, Assalamualaikum. Kita nak tutup sekejap radio. Alright, kita tutup radio sekejap. Mudah-mudahan terdengar lagi nanti. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Alright, salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alright, okay. Dan saya nak mulakan dengan satu benda yang best. Saya nak mulakan dengan satu tepukan kepada anda semua yang hadir pada hari ini. Alright, bersama-sama dengan Abang Abu dalam program Ilmu Wang Dunia Akhirat. Right, kita akan berbincang banyak mengenai kewangan
Dan Abang Abu dah hari ni hari ke berapa sebenarnya hari ke-6. No, hari ke-8 sebenarnya. Kita hari ke-8. Yes, kita hari ke-8 tau. Dalam kita melalui benda yang Abang Abu dah kongsikan dengan anda semua, right? Syukur kita masih diberi nyawa dan rezeki. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bergaul maksudnya dia bunyi macam mana yang bunyi? Okay, very clear tak? Sebab saya nak pastikan clear, right? Loud and clear. Thank you ni Zikri Muhammad, dia cakap loud and clear, right? Kita nak tengok benda ni, kita letak sini lagi bagus supaya dia macam, alright, kita besarkan sikit supaya kita nampak siapa yang actually like dia komen-komen tu kita boleh nampak, right? Supaya kita macam menghargai semua anda yang komen, right? Thank you very much. Okay, Kak Padusi, Waalaikumsalam, alright. Bergaung dia cakap, bergaung, bergaung. Sekarang bergaung ke? Right, mungkin right, okay. Kita kena kecilkan juga sebab dia mengganggu pula benda kan. Jadi kita tengok macam mana. Kita buat banyak benda-benda baru no, like untuk kita nak macam nak pastikan kita ni macam yalah, kita kena sentiasa no, like macam buat benda-benda baru, right? Okay. So terima kasih kepada Kak Padusi, right? So macam mana semalam hari yang pertama kita berpuasa, alhamdulillah sangat menarik, sangat saya teruja, walaupun kita ada sedikit benda yang kita tak dapat macam nak buat apa pun, kita tak boleh pergi masjid untuk berterawih, kita tak boleh berbuka kat masjid, kita tak boleh berbuka even dengan kawan-kawan kita kan. Jadi benda tu adalah satu benda yang baru dan kita juga tak pernah nampak bulan puasa yang tak ada bazar, kan, bulan puasa yang tak ada bazar kan, macam pelik, tapi itulah kenyataan yang sedang berlaku dan kita harus menghadapinya lah. Kita tak boleh nak macam nak buat apa-apa, tapi kita menghadapi benda ni, insyaAllah, right? So saya sambil sebelum saya nak masuk pada hari ni, sebab bab hari ni adalah juga yang tersambung mengenai semalam, alright, macam mana kita nak tampal kebocoran. Betul, kita dah bercerita semalam tampal kebocoran, dan hari ni Abang Abu akan terus sambung untuk kita menghabiskan, alright. Hari ini punya topik adalah bersambung dengan yang semalam, tapi bagi yang datang hari ni memang awak boleh belajar juga apa-apa daripada Abang Abu, insyaAllah, right? So saya macam tak bersedia tadi sebenarnya untuk live, tapi sebab saya tengah godeh-godeh kan, ada benda-benda ni, jadi saya terpaksa live terus lah, dia automatic live. Jadi itu yang saya macam tengah adjust tadi. Alright, so bagaimana keadaan anda semua? Boleh tak bagi saya sedikit keadaan kat sana? Apa keadaan, di mana jualah awak berada? Ada yang ada dekat Kuala Lumpur, ada yang kat Kajang, ada kat PJ, ada kat Johor, right? So apa keadaan persekitaran pada hari ini macam mana? Dia dia ni hujan ke? Hujan ke no, like macam mana pagi tadi sahur macam mana? Sahur apa? Siapa nak share dia sahur apa hari ni? Saya nak dengar dia share dengan saya apa yang dia sahur. Boleh tak share dengan Abang Abu apa dia sahur? Tapi pagi-pagi ni tanya pasal makan pula kan. Kita ni tengah berpuasa, kau ni Abang Abu apalah kau ni tanya pasal makan pula kan. Aku dah lah berpuasa kan. Nanti ada orang ni tak boleh tau, dengar makan je dia macam nak makan. Dengar je benda tu dia macam rasa nak makan, nanti habis batal buat puasa. Alright, cerah. Alright, okay, Dira Nadira cerah. Nira Nadira ni dia coach coach love meter. Dia boleh mengetahui keadaan seseorang dari segi distress ke apa tu semua. Tu coach Dira. Saya tunjuk dia supaya boleh tengok. Tu dia coach Dira. Alright, beliau ni yes, tu dia. So terima kasih coach datang hari ni. Alright, kita ada sister alright, siapa ni? Roti canai Mamak Bisan Oh, dekat Bishan. Oh, dekat Zikri kat Singapura, terlupa aku. Alright, tu kat Singapura. Right. Okay. Kedai makan. Okay, ni Siti Tia. Oh lala. Assalamualaikum Abang Abu. Selamat pagi. Selamat berpuasa hari kedua. Thank you. Jadi kita bagi satu bunyi yang macam tu untuk anda yang like berpuasa hari ni. Siapa berpuasa hari ni? Okay, untuk yang berpuasa terima. Untuk yang tak berpuasa, amaran, jangan main-main, nanti awak kena nanti. Alright, okay, terima kasih Siti. Oh, ni saya kena tukar dia punya mungkin saya kena tukar dia punya warna sebab warna tu macam mengganggu. Saya tukar warna lain lah. Saya nak tukar warna lain. Saya nak maybe kasih awak warna putih, boleh tak? Warna putih macam ni nampak?
Tapi takut warna putih nanti dia putih pula, nanti keluar. Saya cuba warna kuning macam tu. Kita cuba try. Cuba tu try macam tu. Warna kuning. Okey tak? Saya nak just tengok je. Nak tepuk okey, nak tepuk. Kita tepuk untuk Dira. Kita bagi tepukan. Semua ni kita bagi tepukan. Okey, kuning ni saya rasa nampak macam okey sikit. Siti Taya, Assalamualaikum Abang Abu. Selamat pagi. Selamat berpuasa hari kedua. Alright, thank you. Sama juga semua. Selamat berpuasa. Alright, selamat berpuasa. Alright, Guari. Hi coach. Dia dah nak kenal dengan coach Dira. Nur Farid, Assalamualaikum dan semua. Alright. Salam Dira nak tepuk dah. Alright. So bagi anda yang berpuasa, teruskan berpuasa. Mudah-mudahan dalam berpuasa ni banyak berdoa. Keep on doa. Sebab Allah ni dia suruh kita berdoa. Jadi inilah masanya kita kena doa dan doa. Alright. Tapi kadang-kadang benda yang abang pun nak betulkan juga. Kita ni berdoa tu satu, tapi kalau berdoa tanpa usaha pun dia macam tak kena. Bila kita berdoa tapi kita tak berusaha, maka dia tak kena. Dia tak match. Jadi bila kita berdoa, pastikan kita berusaha. Kita berusaha dan kita berdoa. Pasti kita akan dapat. Alright? Okay. Itu dia. Dekat Ceras, Alhamdulillah, langit cerah je. Kak Rin di Ceras, Alhamdulillah, langit cerah. Saya sahur makan nasi dengan sambal ikan kering yang dia baru dapat. Dan nak promote sebagai side income. Alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan dia jadi satu side income. Sebab bulan-bulan puasa ni kan, bulan-bulan raya ni kita memang boleh dapat banyak side income kalau kita betul-betul kan. Kalau kita betul-betul, kita boleh dapat. Alright? Dapat duit. Banyak duit, babe. Yes, tengok. Abang Abu ni dia tarik duit. Aku tarik duit. Dia nak dekat aku juga. Dia nak kat aku. Dia nak kat aku. Duit ni dia memang nak kat aku pula. Macam tu lah. Apa-apa pun hari ni kita nak teruskan. Okey, sebelum saya nak teruskan, mungkin saya nak bagi peluang lah. Sebab kita dah 3 hari kan. Ada tak soalan-soalan yang mungkin anda nak tanya pasal kewangan setakat ni? Kalau dia ada benda yang kita akan sambung, saya akan bagi tahu. Okey, kita akan sambung benda tu. Tapi kalau rasa awak nak juga hari ni juga saya nak tahu benda ni abang. Saya macam rasa saya tertekan, saya nak benda ni. So bagi tahu saya apa yang mungkin awak nak daripada saya. Boleh saya mungkin share sikit. Alright, ada tak soalan? Kalau tak, kita akan terus sambung yang semalamnya. Semalam kita cerita bersama macam mana kita nak tampal semua bocor-bocor kita, dan saya lekatkan juga kenapa kita perlu tahan, sebab sifat membazir itu adalah sifat syaitan dan dia akan menjadikan kita merana, dan akhirnya mungkin kita akan mendapat benda yang kita tak nak. Jadi itu yang semalam kita bincang, dan saya juga telah bagi tahu semalam kita dah buat ikrar. Apa ikrar kita? Aku tak nak berhutang lagi kan. Sebab hutang ni kan saya cakap dia akan membuatkan orang mula menipu. Orang ni suka menipu. Orang berhutang ni dia suka menipu. Sebab dia nak selamatkan diri, dia jadi suka menipu semua ni. Jadi sebab itulah saya tak nak kita ni terlampau banyak hutang. Alright, hutang tu bukan tak boleh. Siapa yang tak ada hutang? Semua orang ni ada hutang, betul? Tapi kita jangan sampai hutang tu menjadikan kita ni menipu dan sebagainya. Jadi itulah yang Abang Abu nak cerita pada anda semua. Alright? Okay. So tak ada soalan langsung memang tak ada soalan langsung. Ke ada? Salam Abu. Wow. Ibrahim Kuyalan. Okey, sebab untuk Abang Ibrahim, satu tepukan untuk abang. Alright, satu tepukan, terima tepukan daripada Abang Abu untuk anda. Alright. Mudah-mudahan terus terus dirahmati Allah SWT. Ramadan ni kan, doakan banyak untuk Abang Abu juga, supaya Abang Abu nampak macam dah putih sikit, tapi insya-Allah lagi putih lagi bagus lah kan. Alright. Ini putih-putih yang tak original, sebab dia ada cahaya matahari kat depan ni kan, dia nampak macam putih. Tapi bila kau tengok betul-betul aku ni, insya-Allah kau akan nampak aku gelap. Alright. So kita nak tanya, ada soalan ni. Okey, Abang Abu nak tanya. Macam mana kaedah terbaik nak urus kewangan sebelum ke alam perkahwinan dan selepas berkahwin? Alright. Okey. Pada Abang Abu, benda tu soalan yang memang patut awak tanya, dan kalau saya nak direct cakap, saya ni tak suka macam nak ni. Direct, awak kena ada ilmu yang betul, dan awak kena datang kelas Abang Abu. Awak kena datang kelas Abang Abu untuk mendapatkan ilmu yang betul dalam benda ni. Alright? Nampak? Okey, kat sini saya nak tulis. Anda betul-betul lah, siapa tadi? Husairi Aizat. Kalau awak nak mulakan kan, saya boleh bagi sedikit macam cadangan untuk awak mulakan, supaya awak tak macam tunggu dulu. Dia boleh buat secara online. Hari ni kan online dah ada banyak. Jadi saya nak tulis,
awak pergi dekat www.abangabu.com. Lain kali saya nak bawa benda tu, nak tunjuk terus kat sini. Okey, pergi ke www.abangabu.com dan awak mula dekat sticky page tu saya letak FE30D, Financial Excellence 30 Days. Alright, yang tu awak purchase, awak dapatkan benda tu dah mula gunakan. Alright, jangan tunggu lagi, jangan tunggu, no, like saya rasa awak dah kena mulakan benda tu. Alright, itu akan memberikan anda permulaan. Alright, so itu nasihat Abang Abu, sebab pada saya itu memang asas. Dan sebelum kahwin ni, kalau kita kat situ saya ajar juga macam mana kita nak mula kira, no, like benda-benda. Tapi untuk macam awak nak tahu kan, awak kena buat persiapan dalam 7 perkara. Dalam 7 perkara ni awak kena siap. Alright, maksudnya duit rumah, duit kereta, duit makan minum, duit nafkah, duit simpanan, duit insurans, alright, dan juga duit bayar-bayar tax. Semua benda-benda ni awak kena sedia dulu. Sebab tu abang cakap ilmu tu penting. Kalau tak ada ilmu tu memang bit difficult, alright. So lagi bagus sebelum kita nak kahwin ni kita mula ambilkan ilmu tu. Ramai orang dia cuba nak ambil macam-macam ilmu tapi dia lupa mengenai ilmu kewangan. So pastikan awak jangan buat benda yang salah. Alright? Okey, saya nak sangat tahu aplikasi poster yang AA cadangkan. Okey, kalau nak buat poster, so saya cadangkan Canva, canva.com. Dan benda tu awak boleh mulakan secara percuma. Tak payahlah nak bayar dulu. Pakai dulu percuma sampai awak rasa benda ni banyak awak perlu, then you boleh subscribe. So saya cadangkan Canva. Canva tu boleh buat poster. Abang Abu, kenapa saya cakap? Dulu Abang Abu tak gerti buat poster. Zero, kosong. Awak boleh check saya punya Facebook semua. Check yang dulu punya. Kalau itu bukan saya buat, orang lain buat. Kalau cantik. Kalau tak cantik, aku memang tak pernah buat. Tak tahu. Tapi yang sekarang ni, kalau tengok seminggu, 2 minggu, 3 minggu ni, kalau tengok 3 minggu yang kebelakangan ni, semua poster tu saya yang buat. Saya buat pakai Canva je. Maksudnya benda tu sangat mudah dan sebenarnya sebab tu saya cakap ilmu. Kadang-kadang kita ignore. Benda-benda simple kita ignore sampai kita sendiri tak tahu. Tapi bila kita buat, kita faham banyak. Jadi saya cadangkan Canva. Ini bukan time soal jawab tau. Aku ada kerja ni nak bagi. Kau ni banyak tanya. Aku tanya benda lain, dia tanya pasal Canva pula. Assalamualaikum, Nazmi Ghazali. Alright, bagaimana nak urus hutang, perniagaan dan peribadi cara terus? Alright, benda-benda soalan ni kalau boleh kita buat malam. Tapi sebab pagi ni saya nak khusus, saya kalau boleh nak fokus bagi ilmu je. Banyak nak bagi ilmu kan. Tapi insyaAllah saya cuba jawab kan. Alright, okay, soalan dia ni, bagaimana nak urus hutang, perniagaan dan peribadi cara terurus? Alright, dia ada satu. Okay, untuk abang boleh juga pergi www.abangabu.com. Dekat situ ada satu e-book yang free saya bagi. Saya bagi satu e-book free mengenai urus hutang. Free. Benda tu free. So awak boleh download buku tu dan awak boleh belajar dekat sana. Saya akan bagi semua secara praktikal, secara teori dia kan. Saya dah letak supaya awak boleh gunakan. So itu cara yang saya rasa lebih macam daripada saya cakap ni, mungkin awak tak faham. Lebih baik pergi download buku tu secara percuma benda tu tak perlu bayar. Melainkan awak nak beli Debt Buster. Debt Buster ni satu program macam mana nak mengurangkan hutang. Itu awak kena beli. Tapi yang buku tu tak perlu bayar. Awak boleh dapatkan, dah boleh belajar kat situ. Alright, Nadira dekat FE30D best sebab saya rasa dia gunakan. Alright, Nadira pakai FE30, maksudnya you dah doing it right, so that's good. Assalamualaikum AA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Fauzi Jamaluddin. Waalaikumsalam. Salam Ramadan. Alright, kepada anda. Alright, yes, canva.com. Betul, Fareha, canva.com. Alright, thank you for the info. Alright, yes, that's what I want you to like do. That will be good. Okay, baru je guna lepas tengok live AA. Bagus, aku dah dapat pahala, babe. Nampak tak? Bila kita buat live, kita tunjuk benda-benda ni kan, orang bila guna kan, dia benefit, kita dapat pahala juga. Alright? Okay, saya tak nak berbual banyak. Nanti korang ni ajak aku berbual macam-macam. Aku nak fokus pada nak memberi sambungan daripada semalam. Macam mana kita nak tampal kan, macam mana kita nak pastikan hutang-hutang kita ni bocor tu kita tampal. Sebab kita dah tahu semalam, bocor ni adalah punca kenapa kita jadi susah. Kenapa setan nak kita bocor. Dan walaupun bulan-bulan Ramadan ni dah setan tak ada, setan dah kena ikat, tapi masalahnya downline setan banyak. Downline ejen setan tu banyak bertempiaran kat luar. Tapi disebabkan COVID, semua masing-masing duduk rumah. Jadi kita jangan terpedaya dengan benda tu. Dan kita pastikan kita mula mengambil peluang dalam bulan Ramadan ni juga untuk kita membetulkan segala-galanya. Alright? Okay now. Jadi kalau semalam saya dah bagi 5, saya nak sambung.
Dan bagi yang tak dengar semalam, tak apa, doesn't matter. Alright, setiap hari adalah benda baru. Setiap hari ada benefit dia. Jadi awak mungkin tak dapat semalam, tak kisah, tapi awak boleh juga pergi. Kan, awak tengok balik video-video abang-abu yang sebelum ni dan awak akan mula mendapat dia punya dia punya benefit. Alright, jadi jangan risau kalau awak macam alamak semalam saya tertinggal macam mana ni. Tak apa, awak masih boleh beli pula, masih boleh pergi kat belakang dan belajar. Right, belajar sebab dia bersambung. Sebab kalau saya cuba nak bawa balik nanti ada orang yang ni dah macam kita ni bukanlah beribu-ribu orang. Kita hanya dalam 20-30 orang insya-Allah ni lah. Mudah-mudahan 30 orang ni semua ni yang dapat ilmu ni akan dapat barakah daripada ilmu ni. Alright, bila kita dapat ilmu ni kita kena ada barakah. Daripada barakah itulah ilmu kita ni akan menghasilkan banyak benda untuk kita. Kalau ilmu tu tak ada barakah, maka kita tak dapat apa-apa daripada ilmu tu. Sebab tu dalam kita nak menuntut ilmu, kalau kita nak belajar daripada satu kita kena buat persediaan minda, persediaan mental. Kita kena khusyuk, kita kena duduk ambil nota, lepas tu aplikasikan dia. Lepas tu doakan guru tu. Doakan abang-abu supaya abang-abu lebih handsome. Alright, apa-apa pun tak apa. Alright, baru je gunakan. Okey, Dr. Abu Bakar Jafar. Okey, doktor, Assalamualaikum. Baru pertama kali join ceramah abang-abu. Best lah, alamak. Mana ada ceramah abang? Saya ni doktor, saya tak ceramah lah doktor. Saya just like bagi tahu, saya cerita saja. Saya ni anggap macam Jol kat depan ni macam member. Kita berbual dengan member. Macam mana kita berbual dengan member? Kan, kita berbual member macam kita betul-betul kan. Kita macam tak ada rasa malu, tak ada rasa segan, tak ada rasa apa. So, sebab kita nak member ni bila tanya soalan kita nak bagi. Itu sebab lah mungkin macam tu. Alright, tak apa. Kalau macam itu, terima kasih. Kita nak bagi tepukan kepada doktor kerana dia dia suka, dia cakap best lah. Siapa cakap best je aku akan tepuk. Okay, siapa cakap best aku akan tepuk. Alright, amin. Dira, kau cakap ni untuk so dia cakap handsome tu kita setiap benda yang awak cakap kita ada bunyi yang berlainan untuk anda. Cakap best je kita tepuk. Dan siapa share juga kan. Kadang-kadang kita ni bagus berkongsi ilmu ni kan. Sebab bagusnya share ni sebab benda ni akan sampai pada orang lain. Siapa share, aku bagi 3 bunyi, 3 different bunyi aku bagi. Alright, kita nak tengok siapa nak share daripada sekarang. Okay, saya nak awak share. Alright, saya bagi sampai bunyi berhenti, kita stop. Alright, cepat share. Aku nak ikut orang cakap. Dia cakap abang-abu, kalau abu nak ramai orang view, abang-abu kena cakap macam itu. Lepas tu saya cakap tolong share. Lepas tu dia cakap okay. Alright, berhenti untuk sekarang. Lepas ni saya tekan benda tu maksudnya kena share. Then kita tekan. Alright, so kita buat benda tu macam rule. Semoga alright, okay, jadi sekarang kita nak masuk bab yang seterusnya, bagai menampal hutang ni. Dan kita tahu kenapa tadi. Kita sebenarnya buat macam Abu cakap, segala yang kita buat ni adalah untuk akhirat. Kita kena letak akhirat dulu baru kita buat untuk kat dunia ni. So bila kita buat dunia ni dengan berniat ke akhirat, kita dapat dua. Kita dapat dunia, kita dapat akhirat. Tapi kalau kita tak ingat akhirat, kita buat kat sini, dan benda tu akan jadi macam mungkin dapat, mungkin tak dapat. Kat dunia ni dia tak garanti. Mungkin dapat, mungkin tak dapat. Tapi akhirat tu garanti. Akhirat tu garanti. Jadi kita letakkan every single thing yang kita buat ni, kita berniatkan, ya Allah, kerana Allah untuk akhirat ni biar aku dapat semua. Alright, now sekarang apa yang saya nak juga buat, setelah kita dah betulkan, semalam kita dah belajar untuk betulkan semua benda ni, hari ni abang-abu nak abang-abu nak anda macam ni, mula juga 10 grup Fauzi, 10 grup lah dia share. Jadi aku bagi kau ni untuk yang dia 10 grup dia share. Jadi kita bagi lagi sekali sebab dia 10 grup tu dia. Alright, untuk Muhammad Fauzi Jamaluddin kerana dia share pada 10 grup. Jadi hari ni abang-abu nak just share untuk yang hari ini. Alright, kalau semalam kita dah cerita kan, sekarang awak kena buat satu benda. Alright, awak kena pastikan setiap 2 bulan, tak payah buat seminggu ke whatever, setiap 2 bulan cuba tengok hutang awak ni. Cuba tengok balik, cuba tengok je, tak kisah. Alright, awak tengok dia ada bertambah ke, dia berkurang ke, dia apa. So kita kena pastikan. Sebab kenapa benda tu? Sebab benda tu adalah bila kita buat secara konsisten benda tu, otak awak akan mula nampak dan dia akan nampak dia punya berkurangan dia. Itu bestnya bila kita buat sesuatu secara konsisten. Sebab konsisten ni lah yang menjadikan dia perfect. Kalau kita buat sesuatu kan, kalau kita for example, kita buat sesuatu secara konsisten, maka dia akan jadi perfect. Sebab itulah benda ni orang ramai kurang faham.
Sebab dia nak sesuatu, dia buat dengan semangat. Semangat tu bagus, tapi kalau kita tak ada consistency, tak guna semangat. Alright, kita buat sesuatu semangat gila, babe. Hari ni dengar Abang Abu, wow, bagus aku buat, balik aku nak buat, tapi besok kita dah tak buat, lusa dah tak buat, seminggu kita dah lupa. Then you don't get any perfection. Sebab tu istiqamah. Istiqamah adalah perfection. Istiqamah maksud dia perfection. So how you achieve perfection is by doing it consistently, so that you can add more, become better and better and better until you become perfect. So barulah awak dapat istiqamah. Kan? Kalau kita buat berterusan, baru kita dapat istiqamah. Kalau tak, kita tak dapat istiqamah. Alright, sebab tu kita kena buat benda tu. Jadi kita check balik. Setiap bulan, 2 bulan sekali kita check balik. Kenapa hutang aku okey? Oh, ni dah boleh kurangkan. Dan you akan jadi semangat. Sebab dalam kaedah Abang Abu ajar, alright, saya ajar macam mana tu? Macam mana nak dapat semangat. Bila kita tengok tersemangat. Bila kita tengok tersemangat, itu yang kita akan buat. Kalau hutang ada 10, saya ada satu adik-beradik lah. Kira adik-beradik maksudnya yang datang kelas Abang Abu. Siapa-siapa yang datang kelas Abang Abu kan, dia jadi adik-beradik. Dia kena datang kelas lah. Macam FE 30 tu, tu adik-beradik. Datang kelas Abang Abu tu adik-beradik, alright. So ada satu hamba Allah, adik-beradik Abang Abu ni, dia ada hutang 19 jenis hutang. Masa dia datang kelas, dia macam, dia dalam industri perkapalan, minyak perkapalan. So masa tu dia is not doing well. So dia ada hutang. Hutang dia bukan sikit, beratus ribu. Alright, beratus ribu. Dan dia dalam satu keadaan yang tertekan. Alright, pada saya beratus ribu tu okey lagi. Ada yang bermilion pun boleh settle. Alright, jadi saya ajarkan teknik debt buster. Dan dalam masa 11 bulan lebih, dia dah daripada 19 hutang, dia dah jadikan dalam 12 hutang. 11 hutang. Masa 11 bulan dia datang jumpa 11 hutang, dia settle. Lepas tu dia datang balik, dia cakap Abang Abu tinggal 7 hutang. Dan tahun ketiga saya jumpa dia, Abang Abu saya dah habis hutang, saya dah ada 1 rumah. Tahun keempat dia ada 12 rumah. So itu benda yang menjadikan saya macam teruja. Bendanya simple. Kenapa dia boleh buat macam tu? Sebab dia konsisten, dia memerhatikan segalanya. Sampai dah habis hutang, dia terus menggandakan duit yang bayar tu, terus tak beli lagi hutang-hutang, tapi dia tambah dengan benda-benda untuk mendapatkan aset. Jadi itulah yang berlaku kalau kita mula tengok balik benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua ni, kita ni kena ada motivasi tau. Manusia ni kan, dia kena ada motivasi. Dia kena rasa seronok. Bila kita seronok, kita akan lagi buat. Cuba benda tu tak seronok, kita memang tak buat. Kan kita rasa macam, aduh menyampah lah babe, tak seronok betul. Sama juga bila nak bayar hutang ni, benda tak seronok. Sebab dia keluar duit macam kita tak nampak hasil dia. Kita nampak apa ni, aku bayar banyak hutang ni, apa aku dapat? Padahal kau dah pakai duit tu dah lama kan. So kau bayar ni, tapi kau tak rasa tau. Tapi apa yang Abang Abu nak bagi tahu adalah, setiap kali, right? Setiap kali kita berjaya memberi atau menyelesaikan satu hutang, kan kita target kan, kita ada hutang. Alright, setiap kali kita selesaikan satu hutang, kita hurih-hurih lah babe. Maksud hurih-hurih bukanlah kita tambah hutang balik, tapi okey lah, aku nak pergi spa, aku nak macam have aku nak jadi treat yourself. Orang cakap treat yourself. Alright, that's what you need to do. Clear? IG tak ada live. Itulah, sorry lah, IG hari ni tak ada live pula. Allahu Akbar. Aku ni tengah belajar-belajar ni, jadi kadang-kadang aku terlupa sebab fokus aku pada Facebook kan. Mesti orang IG dia marah, Abang Abu ni macam apalah. Tak apa, insyaAllah, sorry, nanti esok saya sediakan insyaAllah. Sebab kita ni itulah, kita manusia kan, kadang-kadang terlupa dan sebagainya. Bukan terlupa, tapi saya macam sebab aku nak fokus yang nak belajar-belajar benda-benda ni kan. Sambil-sambil tu saya nak cakap, nanti IG dia mengacau. Jadi sekarang ni, untuk sekarang mungkin besok saya buat tak IG. Alright, okay, saya datang balik. Jadi bila kita berjaya, contohnya saya ada 19 hutang macam abang tadi kan, 19 hutang, satu hutang dah habis, hutang banyak lagi, tapi kita boleh enjoy, tak salah. Sebab kita ni tak nak nanti mati kan, kita kerja kuat tapi kita tak pernah rasa gembira. Tak pernah rasa macam macam kita tak nak macam itu. Dalam kita menjalani kehidupan ni, walaupun kita berhutang dan whatever, kita perlu rasa gembira. Right, kita perlu rasa gembira dengan kehidupan kita. Walaupun hutang tu ada, alhamdulillah aku memang settle. Dan aku tak nak aku ni macam hidup tak ada kegembiraan, tak ada some self appreciation. Kita tak ada bagi diri kita sedikit macam rasa kita tak sikit pun berterima kasih kat kita. Jadi bila kita berjaya menyelesaikan satu jenis hutang, kita kena berterima kasih pada kita. Betul tak? Kan kalau ada somebody yang buat something untuk kita, kita rasa terima kasih lah babe. Alahan kadang-kadang kita boleh bagi hadiah. Ini diri kita buat kebaikan untuk diri kita, apa salahnya kita nak macam bagi dia some hadiah? Kan itu je. Jadi
Tapi dengan syarat, maksudnya hutang kita tu okey, satu hutang dah selesai. Hari ni aku nak bawa diri aku ni nak pergi makan dekat, tapi KPK ni perintah berkurung ni kita dah tak boleh kan. Tak apalah. Aku nak mungkin belanja diri aku baju baru. Aku nak belanja diri aku macam jam baru lah. Yang bersesuaian. Maksudnya kita memberikan hadiah untuk diri kita kerana kita berjaya mencapai sesuatu. Ini akan memotivasikan. Ini akan jadikan kita lebih bermotivasi. Inilah sebabnya benda tu daripada 19 jadi kosong. Sampai dah ada 13 rumah sekarang. Jadi macam mana benda tu kan? Semuanya boleh dilakukan. Dan ini bukan sampai 10 tahun, 20 tahun, 4 tahun brother. 4 tahun benda tu boleh berlaku, right? Yes, bagi reward. Betul tu, Muhammad Fauzi. Sebab dia tulis kan, aku nak buat tepuk. Sebab dia tulis, aku tepuk. Alright. Saya ni suka banyak tepuk supaya orang rasa semangat. Okey, selesai hutang bagi reward. Dah lah, sekali lah cakap kau nak 2 kali aku tepuk. Sekali tu kau cakap dah lah. Alright, Muhammad Fauzi Alright, itu dia Muhammad Fauzi dah bagi tahu tadi. Okey, now sekarang yang seterusnya, apa yang Babu nak sampaikan sekarang. Okey, ini benda yang susah. Nak bila kita hidup dalam satu komuniti, nak dekat Malaysia, dekat Singapura yang sangat memandang status. Kita ni banyak pandang status tau. Tapi saya dah, Alhamdulillah, Allah izinkan saya untuk berjalan kat banyak negara-negara. Saya nampak di banyak negara, status tu tak mainkan peranan langsung. Dia tak peduli lah kau pakai kereta apa ke, kau duduk mana ke. As long kau ni macam human, kau macam dia tak nampak benda tu. Bukan sebab aku nak berkawan dengan kau, bukan sebab tak ada. Tapi dekat Malaysia, Singapura, benda tu masih ada lagi. Maksudnya kita masih melihat status seseorang untuk kita nak macam nak rapat. Kadang-kadang orang tu tak fikir, tapi sebab kita dah hidup macam tu, kita dia ingat aku ni kalau tak pakai kereta, mungkin dia ingat aku ni apa kan. Mungkin dia akan ingat kalau aku pakai macam ni, mungkin dia ingat. Jadi kita banyak mula tertekan dengan benda ni. Ini yang patut kita jaga, sebab bila kita dah selesaikan hutang, jangan kita nolak disebabkan benda-benda macam ini kita pergi balik berhutang. Dia akan berlaku mungkin masa hutang kita tak nampak benda tu, tapi bila hutang dah habis ni, kita akan timbul lah. Alright, okay, aku maybe nak beli tu lah, nak beli ni lah, aku boleh beli ni, aku dah tahu. Jadi ini akan menjadikan kita akan mungkin terjebak kembali. Sebab tu berjaga-jaga bila kita ni ada orang yang, ataupun diri kita sendiri cakap beli, awak kena cakap no. Dan awak tak perlu rasa malu. Alright, untuk bagi tahu member, aku memang tak mampu babe, minta maaf lah, aku memang tak mampu. It's okay. Alright, it's okay. Pada Abang Bu, saya tak cakap saya tak mampu, tapi saya cakap it's okay, it's not for me. Kan, saya mula ambil kaedah macam tu. Kan, sampai hari ni saya tak ada kereta yang mewah. Tak ada, saya tak ada kereta mewah, saya tak pakai. Tapi saya pakai banyak kereta mewah. Siapa punya? Member aku punya. Member aku ada Porsche, ada Bentley, ada macam-macam diorang ada. Saya tak perlu. Right, for me I don't need. Sebab saya mungkin bukan saya nak cakap apa, tapi mungkin itu adalah bukan priority saya. Priority saya berbeza. Jadi jangan tertekan dengan benda-benda macam ni. Kadang-kadang sampai kita buat kesilapan. Bukan saya cakap awak jangan beli, awak tak perlu ada. Tak, saya tak cakap macam tu. Awak boleh beli, tapi jangan benda tu menjadikan satu tekanan, bebanan sampai kita mungkin hilang balik benda yang kegembiraan kita dapat. Sebab tu kita kena sangat-sangat berjaga. Alright, sangat jangan. Sebab yang jadikan orang tu suka kita ataupun kita dapat bisnes ni bukan kereta tadi, Allah. Alright, kena yakin Allah yang bagi semua benda ni. Alright, bukan kereta tadi yang menyebabkan kita dapat. Mungkin ada yang akan cerita, tapi sebenarnya bukan kereta, sebenarnya Allah. Sebab apa saya cakap, saya ni suka cabar diri saya tau. Dulu orang cakap, Abang Abu, dia cakap apa tau, Abang Abu, kalau Abang Abu nak macam lagi berkembang, lagi whatever, Abang Abu kena tukar style, pakai mesti smart, pakai coat, pakai itu, pakai ni. Dia orang cakap macam tu. Aku cakap, ya, coat buat orang kaya, coat yang menjadikan orang berjaya ke? So aku cakap, okey, kau cakap macam tu kan? Aku cakap aku tak nak pakai coat. Aku cakap yang jadi kita berjaya Allah. Aku yakin Allah yang menjadi, sama ada tapi bukanlah aku selekeh, tapi maksudnya bukan kod ni yang jadikan aku kaya ataupun aku berjaya. So sebenarnya Allah. Jadi saya buktikan, saya cakap tak ada, aku pakai biasa. Sampai hari saya pergi mana-mana saya pakai biasa, untuk menunjukkan bahawa bukan benda-benda yang kita ingat tu yang jadikan kita berjaya. Sebaliknya apa yang kita serahkan pada Allah dan kita yakin pada Allah. Itu satu. Ada orang juga cakap dengan Abang Abu kan, Abang Abu nak jumpa orang-orang kaya ni, orang-orang berada ni, Abang Abu kena ada kereta besar Abang Abu, barulah orang nampak macam, wah ni betul lah ni kan. Ya ke aku cakap? Betul lah. Alright, aku tak nak pakai. Aku tak nak pakai. Dekat Singapura dulu saya dah buat. Saya tak pakai. Saya naik MRT, saya naik bas. Malahan dalam surat khabar bila orang tanya,
Dia tanya, apa kereta yang awak pakai? Saya cakap, BMW T-Series. Apa tu? Bus, MRT, walk and sometimes taxi. Sebab pada saya, yang menjadikan kita dapat sesuatu bukan benda-benda. Right? Sebab benda-benda ni hanya menambahkan hutang kalau kita tak gerti. Kalau kita tak gerti, kalau kita tak tahu apa cara dia, dia hanya akan menjadikan kita lebih merana. Sebab tu bila kita dah mula nak tampal bocor, jangan pergi dah tampal bocor, dia pergi entam lagi. Baik-baik dulu bocor tu kecil, dia besar pula. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati dalam benda. Bila kita dalam satu keadaan yang dah okey, jangan kita terjebak balik. Benda ni sangat penting, alright. Benda tu sangat penting. Penampilan tak menentukan kekayaan. Allah pun rezeki. Betul? Alright, memang betul. Saya suka, saya share dekat sini, alright. Sebab nampak? Sebab ini adalah satu benda yang saya rasa Pozi bagi tahu dengan betul. Penampilan tu tak menentukan kekayaan. Right? Ada orang dia dahsyat, babe. Dia punya pakai, dia punya kereta semua best, tapi penipu, babe. Dia boleh menipu orang, dia boleh macam con orang, pakai cantik, babe. Jadi adakah pakaian ni menentukan benda tu? Tak. Right? Jadi jangan tertipu dengan kita jadi hutang balik. Alright? Lagi satu saya nak cerita benda ni, sebab kalau kita tak ada sifat tu kan, kita mungkin tak boleh tampal banyak kebocoran nak dalam bab hutang tu. Contohnya kalau kita dah berhutang, alright, kita perlu mengambil tanggungjawab penuh. Maksudnya kita tak boleh nak macam rasa macam ni bukan salahku ni, tak boleh. Kita perlu mengambil tanggungjawab penuh. Walaupun benda tu adalah contoh macam Abang Abu sendiri, kenapa Abang Abu tak ada hutang? Macam Allah selamatkan saya. Bukan dulu banyak hutang, tapi alhamdulillah tak ada hutang. Sebab tu bila kerajaan cakap alamak hutang semua boleh tak tolak 6 bulan 12 bulan, aku fikir ya Allah, apa aku tak ada macam mana nak tolak kan. Tapi kenapa saya cakap macam itu? Pelajarannya datang daripada kerana kita mengambil tanggungjawab. Saya mengambil tanggungjawab sebab apa? Dulu saya pernah kita pernah guarantor orang. Saya guarantor lah. Ni guarantor dulu baik sangat, baik kan. Guarantor. Kau nak apa? Okey, guarantor. Aku guarantor. Saya pun guarantor lah 5, 6, 7 orang guarantor. Dan kau tahu tak, daripada 7 tu 4 habis. 4 dia memang tak bayar. Dia tak bayar, dia lari, dia hilang. Aku lalas, Abang Abu kena. Saya kena. Saya pergi cakap dengan bank, awak dah kena datang lawyer apa tu semua, pergi kalau tak kena saman dekat mahkamah dan apa semua. Saya fikir, apa aku buat, babe? Tapi saya pergi, dan cara dia cakap adalah memang saya, sebab saya yang dia ada benda-benda yang dia tak boleh macam su kita. Contohnya kalau kita guarantor untuk dia nak pergi belajar. Contohnya ada orang nak pergi belajar, kita guarantor dan dia tak bayar, kita tak liable. Tapi ada benda-benda lain tu kita liable. Itu kita kena tanggung. Jadi saya, benda tu yang menyebabkan saya dah tak boleh pinjam bank, saya tak boleh apa kan dulu kan. Jadi masa itulah saya terfikir macam mana aku nak beli rumah, macam mana aku nak beli ni dan sebagainya. Jadi masa itulah kita mula memberikan perhatian. Memberikan perhatian bahawa kita kena ada satu strategi untuk kumpul duit. Dan saya mula ajar macam mana nak mencipta bank sendiri, macam mana nak cipta credit card sendiri. So benda-benda ni yang menjadikan kita lebih macam tak mengharapkan bantuan bank, tapi kita mengharapkan bantuan Allah. So saya hanya mengharapkan bantuan Allah dalam menyelesaikan masalah-masalah saya, dan saya buat. So benda tu berlaku. Kenapa saya memang tak ada macam fikir macam ramai orang ni dipikir macam tu tau. Apa akan jadi kalau orang tengok aku macam ni, aku pakai tak. Sebenarnya Allah, saya nak tekankan kat sini, kalau kita nak keluar daripada benda-benda macam ni, Allah. So ingat benda tu. Dan masa ni kan, COVID ni sebenarnya bagi banyak masa untuk kita merapatkan, ataupun kita dah hubungan renggang dengan Allah tu, kita cuba cantumkan balik. Kita cuba cantumkan, mengambil segala peluang yang ada, masa yang ada untuk kita beribadah, berzikir, sentiasa berbuat kebaikan. Itu akan menjadikan awak tampak sedari masalah awak tu hilang. Hutang awak tu ada je benda yang settle kan. Inilah dia punya rahsia yang saya tak nampak, saya tak dapat secara praktikal nak tunjuk awak, saya tak tahu. Sebab benda tu memang saya tak tahu nak cakap macam mana, saya tak tahu nak tunjuk macam mana, tapi itulah yang terjadi. Sebab tu saya cakap hubungan kita dengan Allah tu, pastikan kita ni memang rapatkan. Benda tu sangat-sangat penting untuk kita nak mengeluarkan diri daripada keadaan-keadaan yang teruk disebabkan kita ni bocor banyak sangat. Dan bocor ni semua adalah perbuatan syaitan. Jangan marah, bukan aku cakap syaitan, tapi maksudnya itu adalah perbuatan yang syaitan suka. Dia suka membazir. Sebab tu dia boleh tengok manusia membazir, dia cakap bagus, dia ni anak buah aku ni,
Dia tengok manusia-manusia yang bazil, lepas tu dia susah kan. Dia cakap, inilah anak buahku. Nampak, dia dah tak ingat Allah dia. Dia dah tak ingat Allah. Dia dah ingat macam nak settle hutang dia. Tengok waktu azan dah masuk, dia relax. Inilah best, babe. Syaitan suka, babe. Sebab tu kita ni jangan banyakkan bocor sampai kita lupa. Kadang-kadang hari ini kenapa ramai orang yang stres? Sebab dia hutang banyak, nasib baiklah bank dengan kerajaan dia cakap, okey tak apa, yang berhutang relax, kita tangguhkan, kita bagi bantuan. At least awak bersyukur dan kembali balik pada Allah. Alright, kembali balik pada Allah. Mudah-mudahan duit yang kita dapat tu ada barakah tu. Duit yang kita dapat pinjaman, duit whatever tu kena ada barakah. Alright. Okey, yang Abu yakin dengan Allah. Ya, Abu yakin dengan skim pertolongan Allah. Wah, ni cantik ni. Skim pertolongan Allah. Betul? Kan? Skim pertolongan Allah. Sangat tepat. Ya, Abu yakin dengan Allah. Alright, Umi Hani. Okey, jaga hubungan dengan Allah. Alright. Itu penting. Segala-galanya balik pada Allah. Apa pun balik pada Allah. Itulah teknik yang terbaik. Teknik yang berbaik atau secret of success is balik pada Allah. Very simple, right? Sebab Allah janjikan sukses dunia akhirat. Maksudnya Allah punya sukses ni garanti. Manusia punya sukses tak garanti. Allah punya sukses garanti. Kalau orang panggil kan, oh mari datang belajar dengan aku boleh jadi kayakan kau, tak garanti. Tapi kalau Allah cakap, jam, mari ikut, mari solat, mari buat ibadah, dia cakap itu sukses, garanti sukses. Awak kena faham, alright. Now, so apa yang saya maksudkan tadi, awak dah kena mengambil tanggungjawab terhadap segala benda yang berlaku selama ni. Apa-apa awak kena mula bertanggungjawab. Kalau berhutang, bertanggungjawab. Maksud tanggungjawab kita kena selesaikan. Alright, jangan awak cuba nak nolak lari mentang-mentang ada yang bagi kita hutang tu orang baik. Kan, dia pun macam lupa. Dia lupa. Kita pun cakap, baguslah dia ni, dia lupa, babe. Aku tangan dia lupa. Ini akan menambahkan banyak kebocoran lagi. Kalau awak berniat macam itu, dia akan menambahkan pelbagai kebocoran. Jadi jangan. Alright, Abang Abu nak awak jangan, kalau orang tu lupa, ingatkan dia. Ingatkan dia, Allah akan tambahkan rezeki. Allah akan bagi jalan untuk kita settle benda. Aku ni bercakap macam ustaz pula, tapi sebenarnya bukan pasal ustaz. Benda di reality. Dia benda reality. Right? Benda yang saya rasa macam praktikal dan macam betul lah, that's the way, what? That's how the universe work, kan? So benda tu simple. Right, now kita ada satu lagi. Alright, yakin tolongan Fadli okey, kita tunjuk Fadli. Alright, Fadli, thank you Fadli, aku nak bagi kau pasti no. Okey, Nur Fahira dia tulis banyak ni. Aku nak baca juga. Rahsia perhubungan antara manusia dan Allah perlu ditingkatkan dan dikuatkan kerana tanpa disedari banyak permasalahan hidup dapat diselesaikan. Keajaiban daripada barakah kehidupan. Betul Kak Nur Fariha. Kita bagi Kak Nur Fariha satu tepukan untuk pendapat dia. Satu tepukan untuk pendapat dia. Saya suka pendapat tu. Alhamdulillah. Alright, very good. Jadi inilah yang kita bincangkan daripada beberapa hari ni. Hari yang keempat, hari yang ke-8 hari ni. Saya akan terus sambung tau. Kita ada sampai 20 hari yang saya akan share dari setiap hari benda yang perlu kita ikutkan. Kalau tengok esok saya akan cover benda macam mana kita nak merancang masa depan. Itu esok. Macam mana kita nak merancang 2 hari tau. Kita akan cerita macam mana kewangan dunia akhirat. Kita ni merancang kewangan dunia dan akhirat. Macam mana kita nak merancang dia? Apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita lakukan? Dan saya nak tanya sekarang, siapa yang memang dah 4 hari dengan Abang Abu ni? Yang dah 4 hari, yang dia buat kerja, ada tak buat kerja? Sebab saya ni orang yang bukan teori tau. Saya ni orang yang buat kerja. Kalau nak dapat apa yang Abang Abu ajar ni kan, apa yang Abang Abu ajar sampaikan ni, awak kena buat. Sebab awak tak buat, awak tak dapat. Sebab apa? Saya bukan yang pergi belajar tinggi. Saya tak ada PhD, saya tak ada master, saya tak ada apa. Saya paling tinggi ada SPM. Alright, SPM je saya ada. Alright, SPM je saya ada. As a teori punya benda. Sebab tu kalau saya mengajar ni, kalau orang ingat macam dia pergi doktor ni, dia akan ajar teori. Nanti awak pun buat, ada yang tak kerti buat dan sebagainya. Tapi saya cakap direct sekarang. Kalau hanya ambil nota, lepas tu simpan, lepas tu baca, aku dah faham lah cara nak bayar hutang. Okey, macam ni, insyaAllah hutang aku selesai. Tak, dia tak akan selesai. Alright, awak kena buat. Alright, ni Dira Nadira. Dira ni dia ikut. Yes, dia ikut. Right, sebab tu saya nak buat. Kalau awak betul-betul lah nak macam get, you kena buat. Dan bagi yang awak mungkin tak tahu nak buat, awak pergi dekat www.abangabu.com, dapatkan FE30D. Right, saya dah letak dekat sticky note tu. So pergi kat sana, awak dapatkan benda tu. Sebab itu yang akan saya rasa dia macam bagi awak yes, that will give you, like dia akan tunjuk awak
secara praktikal apa kita nak buat. Boleh Alright, Kak Aini dah mengikuti 4 hari. Okey, Kak Aini dah dapat 4 hari. Alright, Kak Aini dah 4 hari. Dia dah ikut 4 hari ni semua baru Dia orang baru go through dan mula belajar sambil sebab benda tu simple kan. Ada tak susah Kak Ani ke Dira ke, benda tu susah tak Dira? Ke macam mana? Saya dah start buat jurnal kewangan. Nampak? Dia mula dah buat benda-benda yang abang suruh kat situ, supaya dia orang ni macam, bila awak ikutkan, awak jangan risau, awak akan dapat. Alright, bila awak ikut benda tu step by step, sikit demi sikit kan, mengikut masa awak, buat sikit, awak akan dapat. Sebab tu saya cakap persediaan 30 hari benda tu. 30 hari kita buat persediaan je. Sebab tu kalau kita nak berjaya dalam sesuatu, kita kena ada latihan, kita kena ada like everything before kita mula run. Betul, sama je. Apa yang awak sedang buat ni adalah awak sedang menyediakan satu latihan untuk mencapai 1 juta awak ke, financial freedom awak ke, whatever that you want. Alright? Yes. Senang tapi kena buat. Tu dia. Yes. Senang tapi kena buat. Saya dah ada. Saya dah ada. Alright. Bila jom. Nampak Hilmis pun dah ada. Dia pun dah mula buat. Dah mula start. Alright. Sebab dia macam puzzle. Dia macam puzzle sebab dia banyak kena buat. Bila buat awak dia puzzle, tapi bila buat awak actually jadikan puzzle tu macam okay, awak dapat jawapan ni lah puzzle dia yang saya dapat selesaikan. Alright, so very good. So ini hari ni kita nak bincang tu sajalah. Saya dah bagi, sebab 2 hari ni kita cerita pasal plug kebocoran, plug tampal kebocoran supaya awak tak. Jadi hari ni saya bagi tahu untuk awak setiap bulan kaji balik, setiap kali kaji balik apa benda, apa benda Allah tu, kaji balik 2 bulan, tengok ada tak perubahan. Tu satu. Kedua, saya cakap setiap kali awak settle satu hutang, setiap kali awak rasa macam ni dah selesai, Alhamdulillah, enjoy sikit. Alright, bagi kegembiraan untuk diri kita ni supaya dia lebih bersemangat kan. Kalau budak tu kan, kalau kita tengok ada orang kerja dengan kita bagi dia gaji, dia ni bagus dia kerja kan, okey aku bagi dia lebih sikit, aku dia bonus kan, dia suka dia akan suka dan dia akan kerja lagi semangat. Sama diri kita ni kan, cuma kita tak nampak sebab kita rasa tu diri kita, tapi sebenarnya kita ada satu yang dalam ni, dia ada, dia mungkin akan tanya, dia senyap je, tapi mungkin satu hari kalau dia tanya tak terjawab kita. Sebab tu kita pastikan kita ambil diri kita ni, kita perlu. Sebab tu dalam doa kan, dalam doa kalau kita tengok, kita disuruh doa diri kita dulu kan, doakan diri kita dulu sebelum kita doakan orang lain kan. Doakan diri kita, barulah kita doakan mak ayah dan segala orang kan. Jadi kita doakan diri kita, ya Allah ampunlah segala dosaku, ampunlah segala dosa ibu ayahku, ampun. Jadi kita akan mulakan dengan diri kita, sebab itu adalah cara yang diajar oleh Nabi untuk berdoa untuk diri kita dulu, kemudian kita sama juga. So kita nak bagi hadiah ni, bagi hadiah untuk kita kan. Kita ni dah bersusah payah settlekan hutang tu, kita sikit tak bagi hadiah pada diri kita kan. Zalim tu tak bagus. Alright, now follow duit. Mula-mula masa nak start serabut, kemudian bila selesai rasa lega, Alhamdulillah. Alright, Nur Fariha dia macam dah mula selesai. Dah habis ke masih tengah ni? Sebab kalau dah habis, awak kena sambung benda lagi. Dia ada FE45 pula, dia untuk jadikan fitness. Itu untuk kita mantapkan. Jadi sebab tu dalam FE30 saya juga ada ajar macam mana kita sediakan ilmu, sampul ilmu. Kalau awak tengok ada sampul ilmu yang setiap hari awak akan masukkan sedikit duit, betul? Dan sampul ilmu untuk apa? Sampul ilmu untuk gunakan duit tu untuk menambahkan ilmu. Sebab saya yakin dan percaya ilmulah yang boleh menjadikan kita mengubah keadaan kita. Tanpa ilmu mungkin kita solat kita solat macam tu, tapi sebab tak ada ilmu mungkin solat kita tu salah. Tapi dengan ilmu kita betulkan solat tu. Dengan sama juga apa pun kita buat. Kadang-kadang kita masak tu salah sebab kita tak ada ilmu. Tapi bila belajar, betul lah, ni cara dia. Jadi sebab tu ilmu tu sangat penting. So dalam kewangan pun kita nak betulkan apa juga keadaan kita, ilmu tu penting. Dan saya nak bagi ilmu asas dulu. Alright? Ilmu asas ni yang kita kena penting, kita kena kuatkan dalam hidup kita. Alright? So inilah yang abang pun nak share pada hari ini, insyaAllah. Alright? Terima kasih kerana datang, dengar benda-benda ni kan. Alright, hadiahkan Al-Fatihah. Alright, okay, hadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri. Cakap, alright, dia mula-mula rasa start kemudian, alright, okay, bagus. Alright, Kak Rosmati dia cakap, alright, follow. Alright, okay, untuk anda semua yang komen, saya nak ucapkan, saya nak bagi benda ni, lagi sekali. One more time. Alright, bagi anda yang berada hari ini, Alhamdulillah, kita selesailah untuk hari ini. Sekejap kita berbual sekejap dah 45 minit. Alright, benda tu dah habis, insyaAllah. Alright, so saya harap anda dapat belajar sesuatu pada hari ini. Yang penting bukan belajar, tapi awak lakukan.
kena buat. Tengok mata aku, buat. Alright, buat. Alright, jangan tanya, buat. Itu dia punya mantra untuk kejayaan ramai orang di luar sana. Dia takkan tanya, macam mana, dia akan buat. Dia takkan bagi alasan aku tak ada ni, dia akan buat. Alright, jadi buat. Alright, terus buat. Mudah-mudahan Abang Abu doakan semua kita ni dalam perjalanan ni, insya-Allah bulan yang barakah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah SWT ni, kita mula buat dengan niat kerana Allah. Ya Allah, aku nak bebas hutang kerana Allah. Ya Allah, supaya aku tak ada hutang ni, aku boleh beribadah banyak pada Engkau. Like, bila aku tak ada hutang ni, aku boleh menyedekahkan banyak harta aku ke jalan Kau. Kita mula mendekatkan diri dengan Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Right? Jadi itu sajalah untuk Abang Abu hari ini. Dan mungkin saya ambil satu atau dua soalan, lepas tu kita akan settle down. Sebab Abang Abu ni memang saya punya niat dalam saya buat benda-benda ni adalah saya nak menjawab soalan orang, saya nak bantu kan. Jadi saya bila tak jawab tu, saya rasa macam tak sampai saya punya benda. Jadi saya bagi satu dua orang untuk tanya soalan, lepas tu kita akan settlekan untuk hari ni, insya-Allah. Right? Jadi kita akan jumpa dua. Alright, jangan lupa saya nak tunjuk satu benda, sebab benda ni adalah yang sangat best sedang berlangsung sekarang ni. Alright, benda ni sangat best tengah berlangsung. So saya nak tunjuk. Alright, jangan bagi anda dah apa ni, kata orang tu dah join, then okay. Kalau tak join, saya rasa ni awak adalah satu peluang untuk anda. Saya tak nak tengok muka saya. Alright, saya nak just buat. Alright, okay, right. Maybe. Right, cabaran bisnes yang sedang berlangsung ni kat bawah ni Alright, okay. Macam-macam lah aku buat ni. Alright, ini adalah sedang berlangsung dekat dekat KL lah dekat KL pula, dekat online. So 21 hari ni adalah hari yang kelima. Hari ni hari kelima saya dah buat benda ni. Jadi jangan lupa untuk datang, alright, untuk cabaran bisnes ni, sebab dia sangat membantu. Alright, nak yang usahawan yang dalam keadaan yang macam terfikir, tak tahu nak buat apa, jangan risau. Untuk 21 hari, 4 hari dah pun berlalu, kita ada lagi 17-18 hari untuk kita nak bantu ramai orang. Alright, dan ramai yang bermanfaat daripada apa yang Abang Abu kongsikan. Dan saya juga bawa sifu-sifu. Ini berlaku pada 2.5 hingga 3.5 setiap hari di Facebook Abang Abu, insyaAllah. Alright, join Abang Abu dan bagi tahu kepada mungkin anda kenal member-member atau saudara, kawan-kawan yang ada bisnes, yang mungkin mereka memerlukan satu benda, awak bagi tahu benda ni. Alright, so itulah yang Abang Abu nak just like bagi tahu untuk anda. Alright, so please get others to know about this. Aku ni tengah main-main lagi. Alright, ni dia hilang. Dia macam tu. Alright, okay. So apa lagi kat sini? Ahmad, alright. Okay, cabaran bisnes. Alhamdulillah dapat ilmu, AA buat dan terus buat. Terima kasih atas ilmu. Amin. Alright, doakan saya. Alright, so tak ada lagi tak ada soalan nampaknya macam tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, Alhamdulillah, best. Alright, kita dapat berjaya menghabiskan sesi ini, hari yang ke-8 dengan nombor 4. Alright, kita telah settlekan bab plug atau tampal kebocoran. Macam mana kita nak plug atau tampal kebocoran. Alhamdulillah, esok alright, macam mana kita nak merancang. Itu saya akan saya tak bersedia tau. Saya maksudnya saya akan on the spot, saya akan insyaAllah saya akan fikir dan saya akan buat dan saya akan bagi share yang datang daripada jiwa. Sebab saya tak suka prepare ni daripada otak. Aku nak bagi daripada jiwa aku, biar dia terus daripada jiwa, insyaAllah. Jadi esok saya plan untuk buat merancang. Macam mana kita nak merancang kewangan, dunia akhirat. Itu dia punya power dia, the best dia. Alright, so itu sajalah daripada Abang Abu, insyaAllah. Jadi kita akan bertemu lagi di lain masa dan di lain hari. Alright, macam mana kita nak end benda ni, aku pun tak tahu. Saya cari kat sini Oh, dekat sini kot. Di stream. Tengok aku benda macam ni pun aku tak tahu, betul tak? Nampak? Benda macam mana aku nak off dia pun aku tak tahu. Ni live, dia tulis live. Live dah jalan. Macam mana ni? Macam mana dia? Sebab dia auto tau tadi. Dia alih-alih buka sendiri. Ni dah jumpa. Alright. Okay, nampak kita kena belajar. Sabar. Kan, tak dapat tak apa. Jangan gabra. Alright, jangan gabra. Kita cari, dia mesti ada. Sebenarnya dia ada, dia tersembunyi kat bawah, aku tak nampak. Alright, so itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Kita jumpa
tengah hari nanti, dan malam bagi yang nak soal jawab dengan Abang Bu, malam. Alright, 10 ke atas, 10 hingga 11 kita soal jawab. Tengah hari kita fokus pada bisnes, pagi kita fokus pada kewangan. Alright, itu saja. Best. Jangan lupa FE30 dapatkan hari ini juga. Hari ini juga yang belum dapatkan FE30. Alright, itu saja. Assalamualaikum sekali lagi. Best. Selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan dan puasa kita diberkati Allah SWT, dan kita jumpa nanti malam insya-Allah dan tengah hari. Assalamualaikum. Best. Bye. Down.